Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya PM dan TPM salah guna kuasa. Kenapa saya buat pencerahan berkenaan dengan isu ini? Karena kita tahu bahawa di media sosial sangat trending, iaitu TPM pergi membuat mesyuarat di Wisma Perwira Angkatan Tentera Malaysia. Ini adalah sangat bertentangan dengan budaya Angkatan Tentera yang ada selama ini, dan yang mana kita tahu bahawa Angkatan Tentera tidak dibenarkan berpolitik dan menyediakan peralatan politik. Ini adalah termaktub dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia PMAT, iaitu tahun 1972, dan juga di bawah Akta tahun 1972. Ini adalah termaktub. Siapa yang anggota tentera, mereka tahu bahawa ini adalah satu kesalahan. Dan kenapa TPM sebagai Menteri Pertahanan melakukan kerja ini? Saya katakan ini, kalau kata saya salah, tanya kepada bekas Menteri Pertahanan, iaitu YB Mat Sabu. Ini adalah amat salah. Wisma Perwira adalah tempat berehat pegawai Angkatan Tentera Malaysia, bukan tempat membuat mesyuarat politik. Ini adalah amat jelas dan ini tidak boleh dicemalkan. Kalau perkara ini terus dilakukan oleh pemain politik untuk mereka melakukan mesyuarat politik di mes pegawai, ini adalah amat salah dan ini tidak perlu mereka lakukan lagi. Ini adalah amat bertentangan. Ini sepatutnya PAT juga harus menjawab isu seperti ini, yaitu Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Kerana kenapa membenarkan ahli politik masuk ke mes pegawai, masuk ke kem tentera, walaupun dia timbalan Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Pertahanan, melakukan mesyuarat politik dalam kem tentera. Ini adalah salah dan jelas. Dan perkara ini mereka lakukan. Kalau saya rakyat boleh lihat perkara ini salah, kenapa pegawai-pegawai atasan tidak boleh lihat perkara ini salah? Kenapa nak tutup mata dengan perkara seperti ini? Ini adalah tidak betul. Tentera tidak boleh terlibat dengan politik. Kenapa boleh mereka lakukan mesyuarat di mes pegawai? Mes pegawai itu adalah tempat rehatnya pegawai-pegawai tentera kita ni, yang berkhidmat, berbakti kepada negara kita. Bukan untuk mereka nak melibatkan diri dengan politik. Dan apabila mereka pergi ke mes pegawai, maka pekerja-pekerja yang ada di mes pegawai juga sedikit sebanyak akan kerja lebih. Yang mana kita tahu, dan saya tahu macam mana orang yang bekerja di mes pegawai itu bukan ada dibayar OT, dibayar apa. Mereka makan gaji bulan yang seperti biasa. Apabila kamu orang melakukan mesyuarat-mesyuarat politik di mes pegawai seperti ini, maka menyusahkan juga orang yang ada dalam kem tentera itu, termasuk mereka yang di tukang masak yang ada di situ. Yang paling mustahak adalah ini adalah amat bertentangan dengan budaya Angkatan Tentera Malaysia. Ini adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh timbalan Perdana Menteri. Jika saya bersalah, tanya kepada timbalan ataupun tanya kepada mereka yang pernah menjadi Menteri Pertahanan selama ini. Tanya kepada Datuk Seri Hishamuddin. Tanya kepada mereka-mereka yang dah pernah jadi Menteri Pertahanan, termasuk juga Presiden UMNO yang ada hari ini. Ini adalah satu yang salah yang tidak pernah orang lakukan. Dan ini telah dilakukan oleh timbalan Perdana Menteri kita yang ada hari ini. Kenapa perkara ini didiamkan? Kenapa tak ada rakyat? Kenapa tak ada pegawai-pegawai atasan Angkatan Tentera Malaysia ni yang bersuara berkenaan dengan isu ini? Ini adalah jelas dan salah. Kalau saya rakyat boleh lihat seperti ini, kenapa kamu orang yang pegawai yang sudah menjawat jawatan tinggi, mempunyai pemikiran, mempunyai kecerdikan, tiba-tiba terbantu terdiam dengan PMAT yang termaktub tahun 1972 ni. Ini adalah satu kesalahan. Membenarkan mereka, orang-orang politik ini melakukan mesyuarat politik. Ini adalah jelas. Ini adalah bab yang mana saya lihat sudah salah guna kuasa oleh TPM kita. Kalau Perdana Menteri kita ini, kita tak perlu nak cerita lah. Memang dah jelas-jelas dia dah dilihat sebagai menderhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong, serta boleh dikatakan memerangi titah Yang di-Pertuan Agong. Kerana kita tahu bahawa sidang parlimen yang sepatutnya berlangsung dibatalkan dan ahli parlimen tidak dibenarkan masuk ke dalam parlimen. Sedangkan itu adalah rumah anggota parlimen. Dan sekarang ini, inilah nasibnya yang kita rakyat lihat, bahawa kalau ahli parlimen pun mereka boleh sekat seperti ini, apalagi nasib kita rakyat nih. Kita lihat, apabila rakyat berdemo di jalan, mereka akan diambil tindakan. Tetapi kalau ahli parlimen ini tidak boleh masuk parlimen, kemana lagi rakyat nak suarakan? Ahli parlimen ini adalah suara rakyat, yang mana di sinilah rakyat nak menyuarakan
pandangan mereka ataupun keluh resah rakyat di bawah ni kepada pemimpin mereka, yaitu ahli parlimen yang dilantik. Tetapi kalau parlimen pun kamu orang dah tutup dan tidak membenarkan ahli parlimen untuk masuk, ini nak jadi apa? Jadi maka rakyat dan ahli-ahli parlimen terpaksa turun ke jalan untuk meluahkan perasaan mereka apa yang berlaku. Ini adalah satu sikap yang pada saya yang tidak pernah selama ini kerajaan yang ada dalam Malaysia ini lakukan. Ini adalah kesalahan dan satu kegilaan kuasa yang total dilihat oleh rakyat, bahawa kerajaan ini adalah satu kerajaan yang betul-betul diktator dan juga kerajaan yang bolehlah dikatakan diktator dan kuku besi. Kerana betul-betul kita lihat hari ini mereka tidak mahu melepaskan jawatan apabila melakukan kesalahan. Mereka juga tidak mahu memberi peluang untuk pihak pembangkang membuat hujah berkenaan dengan isu rakyat di parlimen. Ini adalah jelas mereka semua bersekongkol, termasuk kita tahu bahawa pemimpin-pemimpin daripada UMNO yang mana kita lihat hari ini juga mereka katakan hantar SD lah, apalah segalanya. Tetapi ini adalah yang kita lihat hari ini, bahawa sokongan untuk mereka memerintah hari ini tidak mencukupi dan kerajaan ini sebenarnya tidak ada majoriti. Kerana hari ini kita tahu bahawa dengan sahnya apabila tadi ahli parlimen pembangkang yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka nak masuk sidang parlimen, dan kita tahu bahawa diumumkan bahawa mereka ada 107 ahli parlimen yang dah siap ada. Bermakna kerajaan yang ada hari ini tidak cukup dah mereka punya ahli parlimen yang menyokong kerajaan yang ada. Di sini kita lihat perkara ini amat bertentangan, dan kita harap Perdana Menteri yang ada ni lebih baik dengan secara ikhlas dan lebih baik dengan cara berundur tidak menyusahkan rakyat seperti ini. Dan kita rakyat akan melihat Perdana Menteri ini sebagai seorang yang masih berjiwa besar kalau dia meletakkan jawatan secara kehormat. Ini adalah satu sikap yang akan menyusahkan rakyat kalau terus-terus dengan politik negara kita ini yang berada di keadaan yang seperti ini, yaitu kepercayaan pelabur nak masuk, kita punya kegawatan ekonomi akan terus membuatkan rakyat menjadi apa-apa kedana. Tetapi mereka yang memerintah, menteri-menteri yang ada di kabinet ni, mereka bersukaria dengan jawatan mereka dan mengagihkan projek-projek kerajaan, tender-tender kerajaan sesama mereka demi tembolok mereka sendiri. Dan kita rakyat akan terus berada dalam keadaan yang seperti ini. Dan satu hal lagi, kita lihat isu yang sekarang dimainkan ialah isu DG, iaitu pengarah kesihatan kita, yang dilihat oleh rakyat seolah-olah dah bersekongkol dengan kerajaan yang ada hari ini. Yang mana kita lihat sidang parlimen tidak boleh dibuka, kata DG, dan begini-begini tentang isu COVID ni. Tetapi hari ini juga kita dengar bahawa DG boleh buat mesyuarat di parlimen. So ini adalah satu yang pada saya kita semua perlu lihat, dan saya harap DG tidak bersekongkol dengan isu seperti ini, kerana selama ini DG ini disanjung. Di awalnya DG ini diagung-agungkan, tetapi hari ini semakin hari saya lihat DG kita ni semakin mendapat tomahan daripada masyarakat, kerana sedikit masalah yang saya lihat dia seolah-olah juga terlibat bersekongkol dengan kerajaan yang ada. So saya harap perkara ini tidak berlaku lah. Tetapi kalau memang dah berlaku, ya saya harap DG berbesar hatilah untuk tidak melakukan perkara-perkara yang akan menyusahkan rakyat. Dan inilah pencerahan saya berkaitan dengan isu ini, berkenaan dengan PM dan TPM ini menggunakan salah guna kuasa mereka untuk menindas rakyat dan untuk mengekalkan diri mereka masih berkuasa, dan salah gunakan semua benda-benda yang melibatkan kerajaan ni semua. So ini adalah satu yang pada saya akan datang perlu dilihat dan dinilai dan perlu diambil tindakan. Jangan lagi berlaku hal seperti ini, kerana apapun aset negara ini adalah hasil daripada wang rakyat. So jangan dibazirkan, jangan dibuat salah gunakan oleh pemimpin yang sepatutnya memimpin, bukannya pemimpin yang menutupi kesalahan mereka dan tidak mahu meletak jawatan apabila melakukan kesalahan. So sekian, terima kasih, thank you.